Manalah muak kamu ni lah. Aku dah keluar nak tepak. Jadi apa sebab tuan-tuan? Yang dulu-dulu tak ada masalah banyak, hidup susah, kemajuan tak banyak, tapi sempoi. Rasuah tak ambil. Rasuah tak ambil, tipu orang tidak. Malah kita baca Datuk Seri pun solat di sel. Datuk Seri. Sebab tu saya sekarang dia tak heran. Datuk-datuk tuan-tuan, dulu kita heran. Datuk-datuk lah tak heran. Ya, curi besi buruk dapat datuk lah. Kita suka nak bagi datuk ke orang. Lalan curi orang, curi minyak, curi lembu, datuk. Inilah yang disebut dunia akhir zaman. Kita tak tahu kita nak percaya dengan siapa. Kami percaya dengan ustaz. Ustaz bohong. Bawa pakej umrah. Dah tahu kat KLA. Nak balik kampung dah malu. Orang dah azan dah. Rombongan Cik Kia ke Kelana Jaya. Faham? Dah azan dah. Allah Akbar, Allah Akbar. Sampai dekat KLA, flight tak ada. Kita tak dapat, flight tak ada, dah benar. Nak balik ke kampung dah malu. Tok Bilal dah azan, Tok Imam baca doa. Sampai apa tu dia baca doa, si hantar bas. Tak balik dah, tu yang duduk kat Coket. Minggu duduk kat Coket. Lepak kat hotel. Agak nak balik lagi 3-4 hari, pergi main ni. Beli kurma, beli terjun. Beli sejadah, sayap, air zam-zam. Tu buat balik, mula minggu buat balik. Bagi hadiah. Buatlah batuk sikit dulu panas tu. Padahal tu sikit. Orang kampung bertanya panas tu Haji. Panas. Dia Mekah yang teruk sangat panasnya. Tapi Haji Dollah balik semalam dia kata ni Mekah sejuk. Mekah luar kata. Tempat dia sejuk tempat dia. Padahal tu kat sini. Dengan siapa yang kita nak percaya sekarang? Kita tak tahu. Sebab itu tuan-tuan, di akhir zaman ni kata Rasulullah, kita berurusan dengan, kita hanya nampak di balik percaya. Tu saja tuan-tuan. Ini kita nak di akhir zaman. Dia akan berlaku macam itu. Hilangnya sifat amanah. Hilang sifat amanah. Jadi tuan-tuan berkhidmat di mana-mana pun, jaga amanah. Jangan sampai kita tidak amanah. Hilang pekerjaan. Dengan sebab hilang pekerjaan, habis anak cucu susah, keluarga susah, hutang banyak. Kenapa yang manusia sekarang jadi macam itu? Sebab dia berbelanja lebih daripada kemampuan. Itu punca. Orang dulu-dulu hidup tidur lena sebab berbelanja tak banyak daripada pendapatan. Kita hari ini dengan ada kredit kad, dengan ada banyak-banyaknya kredit tuan-tuan, sebab tu kita berbelanja lebih daripada had. Bila kita berbelanja lebih daripada had, kita enjoy. Malam-malam akhirnya tak lena tidur. Bila duit tak cukup, stres datang. Bila duit tak cukup, anak pun tak nak ramai-ramai. Bila duit tak cukup, dengan mak bapak pun jadi renggang. Bila duit dah tak ada, mula nampak duit orang jadi duit kita. Bila nampak rasuah ada depan mata, kalau aku tak ambil, orang lain ambil, biar aku ambil. Itu yang jadi macam itu. Sebab ujian banyak. Jadi tuan-tuan, kita buat satu benda yang mengikut kepada kemampuan kita. Ikut kemampuan kita. Tadi ada orang nak jual, tadi untuk jumpa dengan sahabat kita, ada orang telefon saya, Ustaz nak jual. Saudara apa? Siapa tu? Alhamdulillah. Jadi ada orang datang, dia kata, Ustaz, saya nak jual pada Ustaz, benda ni 1.5 juta. Setelah hati saya kata, rupiah dah. Rupiah dah. 1.5 juta rupiah. Kadang-kadang kita berbelanja lebih daripada kemampuan. Orang pergi bercuti, kita pergi cuti. Orang pergi buat ni, orang beli ni, kita beli ni. Orang beli polo, kita beli polo. Orang beli Volkswagen, kita buat Volkswagen. Padahal kemampuan kita tak ada. Yang tu yang jadi tuan-tuan, jadi ujian banyak. Orang nikah dua, kita nak nikah dua. Sekarang jadi huru-hara rumah tangga kita. Ni yang punca. Sebab apa jadi macam itu tuan-tuan? Puncanya sebab kita tidak mengukur kemampuan kita. Saya sebagai penceramah, hari ini berapa ramai ustaz yang berani menjadi penceramah, tak mengukur kepada tahap ilmu, nak bercakap.
Itu yang jadi rosak majlis ilmu, yang jadi fitnah pada ustaz-ustaz. Dan kita pula terlalu minat belajar, terlalu minat menuntut ilmu, minat mengaji. Tiap-tiap malam buat pengajian, tiap-tiap hari buat pengajian. Bila tiap-tiap hari buat pengajian, bagus. Tapi akhirnya kita tak cukup ustaz. Tiap-tiap hari sama nak tiap malam sini, nak tiap malam, kita tak cukup ustaz. Bila kita tak cukup ustaz, kita terpaksa bagi ustaz yang tak cukup. Boleh faham? Ialah ustaz yang tak cukup datang, apa yang jadi orang? Dia raba orang sana, dia tipu orang sini, dia ambil duit sini, jual emas sana, jual emas sini, tipu orang. Akhirnya ustaz jadi apa? Ustaz jahat. Ustaz jahat. Lah semua jadi ustaz. Berkawan dengan ustaz pun jadi ustaz. Tu, pendigat saya, ustaz tu. Orang panggil dia Ustaz Rafi. Ustaz, dia panggil saya ustaz sekarang ustaz. Elok lah. Soalan ceramah pula. Sebab budaya kita macam itu. Asyik bomo je ustaz. Bomo je ustaz. Ni ustaz ni anak saya ni tak boleh tidur malam ni, tolong tengok ustaz. Tak apa, kamu duduk di luar. Anak tunggu situ. Buka baju nak scan. Kena 4 kali, kena rogol 2 kali. Masuk dalam paper, ustaz merogol pesakit. Tu bukan ustaz, tu bomo. Sebutlah bomo merogol pesakit. Ni tak ustaz merogol pesakit. Yang jadi jahat siapa? Ustaz juga. Yang ni yang kita nak buat apa di akhir zaman ni tuan-tuan? Nak mengelakkan daripada fitnah macam ini. Jangan melampaui apa yang sepatutnya. Selamat. Tengok apa yang sepatutnya. Jangan melampaui yang lebih daripada itu. Kita dah ada isteri, tengok isteri. Jangan tengok isteri apa. Yang jadi rosak tu pasal apa? Akak-akak yang jadi rosak tu pasal tengok suami orang. Sekarang rumah tangga dah elok dah. Malam-malam duk SMS, lampu tutup, muka yang biru. Isteri terkejut tengok muka lelaki dia. Ya Allah, subhanallah. Apa jadi itu? Puncak. Itu yang jadi puncak. Bila dah kita ada hubungan macam itu, hidup tak tenang. Handphone ni tertinggal kat rumah. Dah sampai separuh jalan nak pergi kerja, handphone tertinggal. Allah. Patah balik tak? Patah balik. Ketuk pintu. Ya, handphone apa boleh? Pasal apa je kelam kabut balik? Cubalah kita tak ada affair apa. Tak ada apa-apa tuan. Tertinggal handphone di rumah, kita rasa apa? Tak ada apa. Mana handphone aku lah, tinggal rumah aku biar. Cubalah kalau ni macam-macam tuan. Latifah, sikatan LAP. Siap. Isteri tengok mesej, satu diterima lagi. Lembaga FFA. Nampak juga ni yang punca anak kandung yang ni lah. Pi reunion mana-mana sekolah ke hari tu tahun 89, 90 punya Raya Cina pun buat reunion. Jumpa balik bekas makmur pengawat sama-sama dulu. Waktu 3-5. Sudah terjalan, tak tenang. Sudah lah, yang reunion lah. Jangan nak buat reunion tu bagus. Tapi tu salah reunion balik kisah cinta dulu. Yang tu yang jadi buat ni lah. Kita tengok isteri kita ni isteri ku. Ayah dia elok, ni suami ku. Layan dia nak elok, tak jadi apa. Tak ada jadi fitnah. Masalah dia pasal kita nak tengok yang lain. Dia aku gemuk. Yang ni tu. Dia tengok bila laki aku tak ada bulu dada. Yang ni bulu bagi muka. Jadi kita tak seronok lah. Sebab tu tuan-tuan, lepas ni kita buat target. Kita mengorak isteri kita lagi bagus. Akak-akak mengorak suami akak lagi bagus. Abang Kak Nen buat betul. Ingat kita tak. Gila. Kenapa bila isteri tanya macam tu kita cakap gila? Masa bercinta tu tak gila pula. Abang buat apa masa bercinta kita? Buat apa? Tak ada kita gila. Kau makan lah gila. Abang buat apa sekarang? Aku tengah makan lah bodoh. Mana ada buka power dekat bodoh. Tapi bila dah kahwin kenapa bodoh dulu? Bodoh cepat lah. Tak nak tuan-tuan.
Cuba kita ngorak isteri kita sendiri seronok. Ini yang kita, bila kita tengok apa yang kita ada, kita akan jadi berbangga dengan apa yang kita ada. Maka kita dapat mengelakkan fitnah. Kita takkan dapat kita bangga dengan handphone kita. Kita ada Nokia je lama je Nokia. Sahabat saya ni, bodyguard saya dia tuan, dia ni Rafi nama dia. Dia orang England. Dia bukan orang Malaysia, dia orang putih. Dia duduk di England. Balik jadi bodyguard saya. Sebagai khas saya. Dia kata, tuan-tuan, handphone yang paling mahal di England sekarang Nokia hak lama. Hak empuk tak cap. Tu ada $600 di pound tu. Mahal gila. $600 kita lagi tak kuat lagi tuan-tuan. Ni iPhone tak ada apa. Jatuh, pecah, hilang lah, jam lah, keren semuanya tak lah. Tapi handphone tu rendamlah air. Tak jadi apa. Handphone jadi apa. Jadi yang tu yang orang buat. Berbanggalah dengan apa yang kita. Jangan anggap kita, ya Allah, handphone dia baru. Tak ada apa. Dia pun buat apa. Habis dia ambil gambar. Kat kamera kamu tak ada. Handphone dia ada kamera. Habis tu je. Tak ada ambil gambar orang. Tak apa, habis-habis ambil gambar dia sendiri. Botak lah gambar aku. Apa ada sangat ni? Tak ada apa. Jadi fitnah inilah yang akan berlaku bila tuan-tuan tak bersyukur dengan nikmat yang ada pada diri kita sendiri. Tuan-tuan tidak akan jadi orang yang bersyukur. Maka tuan-tuan akan jadi tak cukup. Bila tak cukup, tuan-tuan akan buat satu benda untuk mencukupkan. Kadang-kadang buat benda itulah yang menjadi fitnah balik pada kita. Yang ni yang menakutkan kita di akhir zaman. Yang kedua, yang fitnah di akhir zaman ni tuan-tuan, Nabi kata macam malam yang gelap. Macam malam yang gelap, dah lah gelap, semut tu hitam, jalan pula di atas batu yang hitam. Malam hitam, semut hitam, batu pun hitam. Nampak apa? Fitnah di akhir zaman ni tuan-tuan tak tahu siapa yang betul, siapa yang salah. Apa yang nak bagi betul, apa nak bagi salah, kita minta pada Allah Ta'ala. Ni fitnah di zaman ni, di akhir zaman ni kita tak tahu. Ya, kadang saya cakap depan ni pun bohong banyak. Kadang-kadang hak seluar pendek pula cakap macam saya pakai seluar panjang cakap tak elok pula. Kadang-kadang orang masjid pula maki orang, yang tak pergi masjid pula tak maki orang. Yang di masjid maki orang, haram jadah, bodoh, natang, semua di masjid. Yang di kedai kopi pula, astagfirullahaladzim. Lain pula jadi tempat. Sepatutnya jadi masjid, subhanallah. Yang di kedai kopi, natang, haram jadah. Sekarang yang pergi masjid pula, natang, bodoh. Kan pelik untuk hari ni, jadi terbalik kuang. Sepatutnya yang duduk di tempat yang baik, bercakap yang baik-baik. Yang duduk di tempat yang tak apa baik, cakaplah. Tapi sekarang terbalik, duduk dalam majlis ilmu, rosakkan orang. Fitnah orang sana, fitnah orang sini. Terbalik tuan-tuan. Ini nama dia fitnah. Dulu-dulu kita mari ke majlis ilmu, kita rasa tenang. Ustaz dia cakap sudah, ustazah dia cakap Allah. Sekarang ni pula kalau ustaz tu tak maki, cerai. Dia tak maki orang, cerai memang. Tuan-tuan, bukan macam itu. Islam bukan macam itu. Tapi inilah yang berlakunya. Yang betul dikatakan salah, yang salah dikatakan betul. Inilah fitnah di akhir zaman. Mana nak tahu mana salah, mana betul? Serah pada Allah. Tuan-tuan duduk diam-diam. Kalau tuan-tuan pun sampuk sekali, menyibuk sekali dengan tuan-tuan pun terjerak dengan apa nama fitnah. Kita tak tahu. Betul ni nampak ni betul ni. Oh, no comment. Ada tadi orang tanya saya, Ustaz, apa pendapat Ustaz dengan video tu? No comment. Saya tak tahu. Dah dia kata tak. Tapi nampak macam tak, no comment. Assalamualaikum. Masalah kita ni semua nak jadi pakar forensik. Semua kita nak ulat. Daripada bola sampai badminton. Semua kita nak ulat. Cuma duduk diam-diam. Tahu cakap tahu, tak tahu tak, maaf, saya tak tahu. Masalah kita ialah kita menjadi pengomen pada setiap isu. Setiap isu. Mai mesti ini mesti ada poli apa semua ni, tahu mana? Aku tahu tahu mana? Kita buat. Ini mesti MH370 ni dia apa? Mungkin makhluk asing yang buat lari dia. Mungkin dia berada di antara dua negara, antara negara langit dengan negara bumi.
Macam mana cerita tu, aku dah tengok lah foto ni apa ni? Yang bukan-bukan bebek buah nyuruh buat sampah ni fitnah. Takut tuan-tuan, hari ni fitnah yang tak berhenti daripada zaman dulu sampai zaman sekarang ialah fitnah menengok. Tak berhenti menengok. Cara buka tu pun menakutkan orang. Dengan kerik takut orang. Ambil buah limau pula. Semua dia buat. Orang tu habis menghadap rumah macam tu. Kalau anak kecil nangis pun dia. Dia cubit, mak dia cubit dia. Semua dia. Dah teruk ni. Patut datang awal lagi, kenapa lambat datang. Nasib baik dia ada pendinding juga. Kalau tak ada pendinding, tumbanglah budak ni mati dah. Oh, dengar-dengar tu naik dulu rumah. Boleh tak tu Punggung tengok siapa buat? Bukan orang lain, satu ofis dengan dia. Orang lain lagi satu ofis dia. Tempat ni tak. Gaduh. Ni untuk pun boleh beritahu orang dia macam mana. Tak apa, tak payah beritahu lah. Kita ubat sudah. Tak, bukan nak marah kat dia, saja nak tahu dia tak dia. Tak payah lah. Kita ubat sudah. Dah bukan nak untuk membalas balik ke tak. Nak tahu siapa dia. Orang dia tinggi-tinggi, hitam. Siapa lagi hak tinggi hak hitam? Kawan tak tahu apa, malas-malas dia tengok bola elok. Main pejabat semua orang tengok dia. Inilah fitnah tuan-tuan, merosak masyarakat. Yang inilah yang kita tak mau. Mana boleh air bagi tahu? Kalau air bagi tahu, senang kerja polis. Siapa yang merompak bank, buat lari mesin ATM, menggodam ATM. Oh ni yang mereka latih ni. Senang. Semua umur ni pergi kerja polis, bagian forensik. Asal ada mati, mayat jumpa dalam beg, mayat jumpa dalam tong sampah, buat forensik. Yang ni tak. Janganlah tuan-tuan duk percaya benda-benda macam itu. Ni fitnah. Tujuan dia apa? Nak bagi kita bergaduh. Kita duduk dalam pejabat ni berpuluh tahun duduk di sini. Parking tempat serupa, tandas kongsi, lift kongsi, meja kursi, udara kursi, aircon kongsi, semua kongsi. Datang satu cerita yang bawa kita bergaduh, lama-lama tak datang seronok datang ofis. Tak seronok tuan-tuan. Sumpahlah kita dengan suami kita, isteri kita. Orang tengok jealous, kita bahagia orang jealous. Kita bergaduh, tuan-tuan pergi tengok apa dia yang buat. Akhirnya apa jadi pada masyarakat? Jadi fitnah yang kedua yang di akhir zaman ni ialah tuan-tuan percaya kepada sihir, percaya kepada benda-benda syirik. Fitnah yang ketiga yang akan berlaku di akhir zaman ini ialah fitnah akidah. Macam sekarang, ya, saya di Malaysia ni, saya dulu kita hanya bergaduh dalam bab politik. Ya, saya nasib baik saya tak masuk politik. Saya bersyukur tu, selamat masuk politik. Saya tak tenang malam-malam. Lah pun tak tenang. Ya, saya tak masuk politik. Saya non partisan. Politik mana pun tak masuk. Cuma 3 bulan lepas, setelah didesak, diasak untuk masuk politik, saya isi murah. Ya, itu pun senyap-senyap je. 3 jam di pujuk saya pun isi murah. Ya, saya masuk parti Tapawel 3 bulan lepas. Dapat 3 Tapawel. Yang besar, yang sedang, yang kecil. Saya dapat 3 balik rumah. Itulah parti Tapawel. Tuan-tuan, sekarang ni cabaran kita bukan cakap daripada politik. Sekarang cabaran kita daripada pahaman, aliran pemikiran. Jadi perpecahan kita dulu biru, hijau, merah, kuning. Ya, sampai nak pergi kenduri tengok kemah warna apa. Warna berlaku pun sampai. Warna aku allergic patah balik. You turn balik. Isteri cubit pinggang dia. Abang kenapa patah balik? Tak nampak bendera warna biru. Aku nak muntah tengok biru tau. Pergi kemah warna hijau, patah balik. Kenduri kahwin tak pergi sebab kemah warna hijau. Perpecahan orang Islam di mana-mana pun daripada Arab sampai ke Nusantara politik. Perpecahan yang sedang berlaku sekarang ini bukan lagi politik. Dia datang pula merebak yang kedua tentang pahaman. Kita duduk dalam bulan Muharram.
Sekarang orang Melayu kita, orang kampung kita sibuk nak buat bubur Asyura. Maka ustaz-ustaz pun tiba. Ni siapa yang membuat bubur Asyura ni? Syiah. Haram, Syiah. Tak boleh. Apa salah dia buat bubur Asyura? Takkan masuk neraka kot. Bapak Dembek masuk neraka. Sebab apa? Saya bin Arab. Sama saya kamu nusul, masuk neraka. Apa salah kamu? Saya bunuh orang. Makcik Beda, masuk neraka. Apa salah Makcik Beda? Buat bubur Asyura. Takkan buat bubur masuk neraka. Dia kata ustaz ni ajaran Syiah. Siapa yang menyerupai orang sesuatu kaum, maka dia menyerupai kaum itu. Astaghfirullahalazim. Ustaz mana ni? Saya tengok dalam video. Orang hantar kat saya, suruh kita komen. Saya tak nak masa je nak komen dalam TV, dalam apa nama siaran. Nanti saya komen. Apa makna menyerupai sesuatu kaum? Dia akan jadi kaum itu. Menyerupai dalam bab apa? Datuk pakai baju kot, abang kita pakai jaket. Ni pakaian siapa ni? Ni saya pakai baju batik. Pakaian siapa ni baju batik? Semalam orang hantar mesej kat saya, ustaz, ni tadi pakai baju batik paling rendah 2 color, paling banyak 2 color. Ustaz tadi pakai baju batik banyak-banyak color, macam berserabu, abstrak sangat nampak. Kau suka aku lah nak Ustaz, selebriti, Ustaz kena jaga. Kau suka aku tak nak kata selebriti pun. Kau suka apa nak pakai apa pun. Saya sekali keluar rumah 4 hari. Mana ada designer saya, apa pilih saya nak jaga apa semua. Tak ada pun suka saya pakai apa pun tak. Sekali keluar rumah 4 hari tak balik. Saya balik seorang hari Sabtu Ahad balik. Keluar hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Itulah tiap hari. So saya jarang jumpa anak. Sekali jumpa dah besar anak saya. Belah-belah kau yang sulung. Besar dah kakak, ya Allah, ada nak dara dah ya. Tengah duk nyembah dengan anak, mak dia keluar. Saya tengok mak dia pula. Mak pun besar juga. Jarang jumpa mak kan. Mak dia pun besar juga. Tuan-tuan, saya pakai baju batik. Adakah saya menyerupai perempuan? Bagaimana yang dikatakan tasyabuh? Ada orang kata inai perempuan berkahwin pakai inai kat jari, tapak tangan. Oh tak boleh, itu kafir, itu Hindu, kafir. Tasyabuh dalam bab apa? Menyerupai dalam bab apa? Takkan buat bubur Asyura, dia kata Syiah. Dia kata kalau nak buat bubur, buatlah bubur bulan lain. Kenapa nak buat bulan Muharram? Ustaz pernah pergi bulan Ramadan? Pernah? Bulan Ramadan tu ada bubur yang khas bulan Ramadan je keluar. Bulan-bulan lain tak ada. Bulan puasa buka pasar Ramadan, bulan buat keluar. Yang ini khas untuk bulan pasar Ramadan je. Bulan Ramadan habis Syawal tak ada lah. Masuk Syawal habis lah pergi raya ni. Saya buat setahun sendiri je. Oh, nakal. Apa saya buat bulan Syawal? Kau suka saya lah nak buat bulan apa-apa. Apa kandungan dalam bubur Asyura? Kacang hijau, kacang merah, kacang kuning, jagung, puding, semua nyembur sekali. Haram tak ada? Tak haram. Buatlah. Hukumnya harus. Sunat tidak, wajib tidak, haram tidak, harus. Jadi pahaman-pahaman macam ini tuan-tuan, dia mari dalam masyarakat. Termasuklah pahaman yang kata, engkau orang pegang anjing tak boleh mengikut mazhab Syafi'i. Engkau orang mesti ikut Syafi'i, pegang anjing tak boleh. Kenapa kau orang bayar zakat ikut mazhab lain? Kenapa tak marah pula tak nak ikut Syafi'i? Nama je doktor tuan-tuan. Nama je doktor. Jangan kau bandingkan zakat dengan pegang anjing. Dangkal perbandingan tu. Fitnah macam ini tuan-tuan lagi dahsyat sebab ustaz-ustaz macam ni dia keluar dalam TV. Pemikiran dia keluar dalam TV. Ada siaran khas untuk dia. Ahli Sunnah wal Jamaah, ustaz-ustaz tak ada. Berapa banyak ustaz-ustaz ASWG dalam TV? Ahli Sunnah wal Jamaah dalam TV. Yang dibagi satu siaran untuk dia bercakap. Yang banyaknya semua Wahabi. Sebab tu hari ni masyarakat Islam kita berpecah. Pasal ustaz-ustaz ni mari. Dia bawa pahaman. Dia kata apa salahnya you all nak pegang anjing? Peganglah. Mazhab lain kata boleh apa? Mazhab Syafi'i pun boleh pegang anjing jika bersebab. Jika bersebab anjing tu sakit, saya doktor veterina. Anjing tu sakit,
Desi buka mula, kita tengok. Lepas saya buat keluar jamu masuk dalam mulut Lesi tu, saya sama lah. Sebab Lesi tu sakit. Namanya anjing. Dulu kan tahun 70 kan cerita anjing Lesi. Lesi, kecil, combat. Ya, lapis-lapis muda dia tak tahu. Combat. Starring Mick Morrow and Rick Jackson. Lapis-lapis tua dia ingat lah kan. Lesi tu anjing cerdik zaman dulu. Tuan-tuan jadi polis, pegang anjing cari dadah. Pegang, lepas tu sama lah. CPE tak lah kan. Tuan-tuan jadi pekebun. Ya, tuan-tuan jaga anjing, pegang anjing tu. Pergi kejar pencuri, dia hambat curi durian. Hambat, pegang lah. Tuan-tuan di sini ada anjing perburuan. Ya, anjing perburuan ni tuan-tuan, anjing yang educated. Yang tuan-tuan latih untuk tangkap ayam hutan. Kita panggil dia Lesi, tangkap ayam hutan. Go. Lesi pun pergi tuan-tuan, buat balik ayam hutan. Sama lah bekas ayam tadi, di bekas gigitan ayam, anjing pada ayam. Sama, makan. Itu SPE. Siapa kata SPE kata langsung tak boleh pegang anjing? Tak. Yang SPE tak bagi saja-saja pegang. Serupa makcik-makcik akak-akak ni saja-saja pegang haram. Tapi saya pegang tak. Macam tapi kalau akak sakit, buka mulut tengok. Demam. Tak. Itu pun pegang tempat yang nak cek. Nak masuk cek demam. Yang tak dia sikit. Ya. Demam teh di mulut. Buka baju nak kasih. Adalah sebab akak-akak ni jatuh motor. Jatuh motor tengah jalan orang. Kita motor kita tengok tolong. Tak boleh tolong harap. Angkat dah dia tak beri dulu ni balok datang. Rupalah dalam bab tu bukan langsung tak boleh pegang, tapi saja-saja pegang dia larang. Ya dah nanti buat PS semayang masalah dia nanti masuklah. Saja-saja pegang kan dia larang. Saja-saja serupalah anjing tadi kalau dia sakit, dia tersepit, dia tolong angkatlah dia. Tapi kalau saja-saja yang herannya yang nak pegang anjing ni, anjing yang comel-comel. Yang gebu-gebu pegang. Comel anjing ni. Cuba pegang anjing korak tu. Tidur dia. Kita tidur wah lori, wah bak. Kita tidur kaki lima kedai. Okey lah ambil tu Lesi. Ini orang pihak kata nampak benar ni punya. Dan yang herannya, ada doktor, ada ustaz yang sokong. Mereka ini sebenarnya nak membuang stigma untuk takut pada anjing, dibuang stigma takut. Yang keduanya mereka buat latihan sama. Budak tadika pun tahu. Takkan nak pegang anjing untuk samak kena pegang anjing. Tak payahlah pegang anjing untuk samak. You nak belajar samak, you samak aja. Okey, sekarang tuan-tuan nak belajar tayamum. Nak pegang sebab apa tayamum? Oh, tangan tak patah. Patah kan? Halo. Kenapa awak patahkan tangan awak? Saya nak belajar tayamum. Bodoh lu mana? Ini nama dia Wahabi. Yang ni yang saya sebut dalam paper, yang saya sebut dalam TV. Inilah dia ajaran liberalism. Fitnah zaman sekarang ni ialah liberalism, iaitu menjadikan orang Islam tak ambil berat lagi tentang hukum dan dia pakai mana-mana hukum yang dia nak pakai. Baik, masalah zakat, Imam Syafi'i kata bayar zakat dengan kurma, bayar zakat dengan beras, bayar zakat dengan padi. Bayarlah, sah. Tak ada masalah. Tuan-tuan padi betan dibawa satu lori pergi hantar kat pejabat zakat. Sah, sah. Tapi nak letak di mana? Penuh masjid rumah Tok Imam, Tok Bilal, Tok Amin. Banyak gila beras di mana guna tidur. Sebab itu Imam Syafi'i kata boleh dikiaskan dengan mazhab lain. Sebab tu dalam Islam, dalam fiqh, dia ada Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Kalau apa guna duit? Duit lebih memudahkan, boleh simpan dalam bank, lebih ringan. Mazhab Syafi'i kata bolehlah, tu nama qiyas. Tapi puak-puak Wahabi ni tuan-tuan, dia tak ada qiyas. Itu soalan dia. Dia tak ada qiyas, dia tak ada ijma'. Tu yang jadi orang. Kita ni ahli sunnah wal jamaah, kita ada qiyas, kita ada uruf. Mereka tak ada uruf. Di Malaysia ni orang berpahaman dengan Syafi'i.
Huruf di Malaysia ialah Syafi'i. Tapi kita tak tolak Hanafi, Hambali, Maliki. Imam Syafi'i bila dia pergi ke tempat Hambali, dia ikut sembahyang kat orang Hambali. Sebab tu orang tua-tua dulu kan tak masuk kandang kambing, lembek, masuk kandang rimau, lari. Orang dulu cakap tak? Inilah pahaman mazhab. Syafi'i pergi ke Hambali, dia tak baca Fatihah, dia tak baca bismillah. Dia ikut Imam Hambali yang baca Fatihah tak ada bismillah. Tapi bila Hambali datang ke tempat Syafi'i, Hambali baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dia ikut Syafi'i. Sebab huruf. Ujian. Inilah nama dia huruf. Tuan-tuan pergi ke Mekah, tu imam dia Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu ikut tak dia? Dia Hambali. Ikut sah. Kita huruf dia, kita ikut dia. Bila Imam Mekah datang ke Malaysia, dia jadi imam Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Dia ikut Syafi'i. Sumpah itulah kita di Malaysia. Di Malaysia ikut Syafi'i, tak pegang anjing. Hormatlah orang Syafi'i. Kalau ustaz-ustaz ni nak pegang anjing, suruh pergi start. Duduk di India, ikut mazhab Maliki hari itu, pegang. Faham gitu. Janganlah bawa benda ini jadi masyarakat kita huru-hara. Yang ni je jadi huru-hara. Tuan-tuan, satu. Lama-lama masyarakat dah tak ambil kisah dengan hukum. Ini fitnah yang akan datang dan sedang melanda negara kita sekarang. Ya, kita sekarang bergaduh bukan setakat politik. Politik itu satu hal politik. Tapi yang saya takut sekarang ini ialah di Padang bergaduh kerana politik, di Parlimen bergaduh kerana politik. Tetapi bila datang masjid, datang surau, bergaduh tentang aliran mazhab, aliran pemahaman. Tak cukup dengan Syiah, dia mari pula pok-pok Wahabi. Semuanya tak boleh belaka, semuanya haram belaka. Saya tak tahulah nanti tuan-tuan apa yang boleh, apa tak boleh. Jadi yang ni, dan yang ini pula orang minat. Ustaz-ustaz jadi ni orang minat sebab nampak educated. Tuan-tuan tengok saja ni macam kampung boy. Ya. Datang puak-puak ni educated. Oh, bagus ni. Cara dia cakap pun educated. Tak ada gelak-gelak langsung. Dia educated. Jadi tuan-tuan, saya cakap dengan tuan-tuan gelak-gelak supaya tuan-tuan tak boring. Jangan pukul 1 tau. Saya boleh bagi tuan-tuan educated. Kita melihat daripada sudut. Jadi, bagaimana kata Syekh dalam kitab Sirah Nabawiyah mengatakan bahawa sebab tu kita nak mengajar kena tengok huruf juga. Kalau tuan-tuan nak tengok saya serius, datang sekolah saya.